Oke, ini adalah larian, larian pecut. So, ada cepatan, berapa halaju, berapa cepatan. Inilah yang akan kita belajar di dalam video ini. Pelari dunia, pelari terpantas dunia, apa nama dia? Usain Bolt. So, halaju ditarifkan sebagai kadar perubahan. Kalau disebut kadar, ni masanya kadar perubahan sesaran. Jadi kita ada sesaran, kita ambil berapa masa untuk kita sampai kepada destinasi, destinasi atau sesaran. Itu dipanggil sebagai halaju dan unitnya meter per saat. Di sini kalau kita hendak menentukan halaju sebuah pergerakan kereta, kemudian awak bandingkan halaju dengan laju, kemudian unit dia. Unit ni kalau nak sebut ni adalah meter per saat, sama meter darab dengan saat. Dipanggil 1 per S kan, kalau matematik dia. Okey, kita mulakan gerakan. Apabila belum bermula, maka jaraknya kosong. Kita tanda O. Kemudian dia bergerak 2 saat. Dia telah sampai kepada titik A dengan jarak 4 meter. Kemudian dia menambah dalam masa 2 saat lagi, berapa jarak yang dilaluinya? Oh, dia sudah bergerak 8 meter. Okey, ini titik B. Kemudian bila dia sampai ke garisan penamat, ialah jarak dilaluinya ialah 12 meter dan masa yang diambil setelah tambah 2 saat. Jadi maksudnya setiap titik dilaluinya dia masa ambil 2 saat dan apakah jarak apabila sampai kepada destinasinya. Dan kita ada petunjuk di sini Kalau petunjuk ni kita kira dia bergerak ke arah timur, ke arah barat, utara dan juga selatan. Okey, huraian bagi contoh tadi itu ialah kereta di atas mula bergerak dari titik mula O menuju ke titik akhir C seperti yang cikgu telah huraikan tadi. Dan apabila kita masukkan ke dalam pengiraan halaju yang pertama, halaju kereta dari titik O dia mula ke titik A pertama tu dalam masa berapa saat? 2 saat dan jarak yang diambilnya adalah 4 meter. Jadi pengiraannya ialah 2 meter per saat. Jadi dia ada sasaran kan, ke mana dia pergi tu? Ke arah timur. Kemudian apabila dia bergerak dari A ke B dalam masa 2 saat, dia telah melalui satu jarak 8 meter bahagi dengan 4 meter. Kemudian awak bahagi dengan masa diambil daripada titik A ke B iaitu 2 saat dan dia akan mendapat 2 meter per saat. Ke arah mana? Ke arah timur, ke arah yang sama. Kemudian pada titik C, halaju kereta tadi itu ialah bermula daripada titik mula dia iaitu O ke titik terakhir penamat destinasi. Halaju semua sasarannya ialah berapa? Berapa sasaran? 12 meter. Masa diambil dia bergerak daripada mula sampai kepada akhir tadi 6 saat sebab setiap daripada 0 ke A 2 saat, daripada A ke B 2 saat, kemudian kepada C 2 saat. So jumlah masa diambil daripada titik A ke titik C adalah 6 saat. So bahagikan dan kereta itu sampai ke destinasi di sebelah timur. Jadi kita akan catat. Saya selalu bergurau dengan anak saya. Bila dia pandu kan, dia punya laju, drift lah. Drift tu maksudnya adalah macam memecut. Memecut daripada awal dia berapa, kedua dia berapa. Contohnya lah kalau cikgu balik sekolah kan, di dalam kawasan sekolah kita hanya boleh 15 km per saat atau 30 km saat. Tapi bila cikgu sudah keluar daripada rumah guard itu masuk ke jalan depo, cikgu kena laju sikit lah. Kalau tidak aksiden, orang dari belakang cikgu kan laju, so cikgu akan tambah laju. Kalau tadi laju cikgu tu ialah 30, sekarang cikgu kena 50 supaya kadar pergerakan cikgu itu dilajukan sikit. Sebenarnya untuk mengelakkan kemalangan lah. Okey. Kemudian contohnya di sini, pecutan. Jadi kalau ayat tu sesuatu jasad atau objek yang mengalami perubahan halaju dikatakan mempunyai pecutan. Pecutan ditarifkan sebagai kadar perubahan laju. Bila guna perkataan kadar, maksudnya ialah dalam masa berapa. Itu yang cikgu telah huraikan. Dalam sekolah 15 km, cikgu ubah cikgu punya halaju kepada 30 km, cikgu ubah lagi kepada 50 km di jalan depo. Kemudian bila sampai ke Ling Matang tu, maksudnya nak pergi ke hospital Norma, cikgu kena ikut kereta yang laju begitu laju daripada jambatan tadi kan, daripada jalan yang lurus dan bagus. So cikgu kena tambah lagi halaju menjadi
70 kot macam tu. So ada perubahan laju. Perasan tak? Faham tak apa yang maksud cikgu ni? Pecutan merujuk kepada laju ditambah dari satu masa ke masa yang lain. So kita akan kata, oi cikgu MP memecut lah. Itulah perkataan pecutan. Kenapa kata pemecut? Disebabkan tadi dalam sekolah dia perlahan. Di jalan depo dia laju sikit. Tetapi di jalan yang pergi ke hospital Normah tu laju bukan main kan. Sebab cikgu ada melakukan pecutan terhadap kereta tersebut. So, perkataan pecutan kalau ayat dia adalah perubahan hal laju. Jadi perubahan laju tu ialah bermula dengan yang awal kemudian akhir, tetapi bila kita kira berapa dia berubah. Oh, kalau di jalan depo tadi ialah 50, di sekolah ialah 30. So cikgu akan perubahannya sebanyak berapa? Jadi 50 tolak dengan 30. Kemudian masa yang cikgu ambil pula, start saja kereta, cikgu ambil berapa masa. Jadi begitulah cara untuk mengukur pecutan sesuatu kereta, di mana kita ambil hal laju akhir, yang laju contoh ni jalan depo atau di link matang tadi tu. Kemudian kita tolak dengan hal laju awal cikgu mulakan kenderaan, kemudian bagi. Maksudnya cikgu gunakan berapa minit untuk cikgu sampai ke simpang jalan depo tu. Masa itu yang dia ambil. Contoh lain ialah berbasikal. Ini dia berbasikal, awak mulanya hal laju awak ialah kosong sebab belum bergerak kan, tetapi awak akan mula menambahkan hal laju dengan 2 meter per saat. Kemudian apabila semakin jauh jarak yang dilalui, awak telah menjadikan atau mengubah hal laju daripada 2 meter per saat kepada 4 meter per saat. Jadi perubahan laju ada di sini ya. Yang akhir dia 4 meter per saat. Yang awal tadi berapa meter per saat? 0 meter per saat. Di sini ialah 0 meter per saat sebab dia per gun. Jadi kalau kita nak menulis unit, unit untuk pecutan, kita akan guna perkataan apa dia? Meter per saat dengan simbolnya meter saat kuasa negatif 2. Jadi cara menyebutnya saya ulang dengan meter kan. Meter berapa kali per saatnya? 2 kali per saat. Sebab hal laju tu unit dia meter per saat. Kemudian awak bagi lagi dengan saat, itu yang awak dapat meter per saat. Pecutan untuk siapa tadi? Untuk unit untuk pecutan. Unit untuk hal laju meter per saat. Unit untuk pecutan ialah meter per saat. Atau simbol ditulis sebagai meter saat kuasa negatif 2. Pengiraan untuk rajah yang tadi adalah pengiraan di mana orang itu mulakan basikal dengan keadaan pegun, kemudian dia terus menambahkan hal laju, dan untuk mengira perubahan atau pecutan bagi contoh yang cikgu terangkan tadi ialah perubahan hal laju bermula dengan 0 sampai 4 meter per saat. Awak bahagikan masa yang diambil. Kalau awak perhatikan di situ ialah hal laju akhir adalah berapa tadi? Dengan simbol V Kemudian kita tolak dengan hal laju awal, simbol U. Okey. Kemudian masa diambil daripada titik pegun hingga sampai kepada penamat, iaitu masa diambil 4 berapa? Ini adalah hal laju akhir. Ini adalah hal laju awal. Kenapa? 4 meter pada titik terakhir kan? Meter per saat. Kemudian pada awalnya sebab dia mula dengan pegun, maka hal lajunya 0 meter per saat. Ini hal laju. Kemudian awak bagikan masa dia ambil untuk pergerakan tadi ialah berapa saat? 5 saat. 5 saat. So 4 tolak 0, 4. Kemudian awak bahagikan dengan 5, maka kita akan dapat 0.8 meter per saat. So ini mencari siapa? Mencari pecutan dengan simbol dia A. Okey, sudah habis pengiraan ni. Ingat pecutan ialah perubahan di mana dia hal laju awal dia tu perlahan tambah sampai habis, dan ambil masa, kemudian masukkan dalam nilai dengan kita menentukan apabila dia berhenti itu dipanggil hal laju akhir. Kemudian hal laju awal dia memang kosong sebab dia mula dengan tidak bergerak pegun. Kemudian masa untuk pergerakan itu ialah 5 saat. So kita masukkan, substitutekan dalam formula, kita akan dapat 0.8 meter per saat. So habis mengira pecutan.